Bagi tahun 2024, 58.1 bilion ringgit disediakan untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kerajaan kepada rakyat. 50% untuk mengawal harga barang dan perkhidmatan. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam Sabah Maju Jaya. Sekali lagi bersama saya Nazruddin Abdul Razak dalam Influencer at Japan Bah. Apa cerita? Seperti biasa, Influencer Japan akan memfokuskan dan juga memperincikan apa isu semasa yang kita bawakan kepada rakyat dan akan kita kupas bersama dengan penganalisis yang kita jemput daripada negeri di bawah Bayu di Sabah ini. Apapun belanjawan 2024 baru sahaja dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan jumlah belanjawan kali ini merangkumi jumlah yang cukup besar berbanding tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah 393.8 bilion ringgit. Pastinya belanjawan ini akan memberikan lebih banyak implikasi yang cukup positif kepada masyarakat selepas daripada pandemik COVID-19 dan perjalanan 12 bulan tahun 2024 yang akan datang. Dan pastinya juga hari ini kita akan bersama dengan pengasis ekonomi yang kami jemput khas daripada UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdaus Sufian, pensyarah kanan politik dan ekonomi UiTM Sabah. Profesor, apa khabar? Baik. Selamat datang, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan juga bersama Profesor hari ini kita akan mengkupaskan bagaimana belanjawan 2024 ini dapat memberikan kemenangan yang cukup luas kepada masyarakat, kepentingan yang inklusif bukan sahaja secara menyeluruh masyarakat di Malaysia tetapi juga lebih 3 juta rakyat di Sabah ini. Mungkin secara figurnya begitu. Dan perkara pertama yang ingin saya tanyakan kepada Prof, melihat kepada kita sebagai rakyat juga, kacamata Profesor sebagai penganalisis ekonomi, bagaimana Prof melihat kerangkuman dan juga keupayaan belanjawan yang bernilai lebih daripada 300 bilion ini dapat membantu untuk memajukan negara kita dalam tempoh 12 bulan itu, tahun 2024 yang akan datang, Prof? Alright. Sekiranya kita lihat bajet ini dia adalah bersifat mengembang. Pertama. Yang kedua, dia bersifat reformis, bertanggungjawab dan juga berhati-hati apabila berbelanja itu. Jadi apabila kita lihat memang global economy ini, kalau kita tengok data-data yang ada pun memang ada sedikit merundum. Namun tidak bermaksud negara Malaysia contohnya terpaksa ikut trend tersebut. Kita kena juga memastikan ekonomi kita ini berkembang. Ya. Jadi dengan untuk memastikan, untuk memajukan ekonomi kita ini, maka diperkenalkan bajet yang terbesar sebenarnya. 393.8 bilion itu amat besar ya kalau dibandingkan sebelum tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi kalau kita lihat bajet ini, dia bersifat berkembang, bertanggungjawab. Di sini bermaksud juga sebab defisit kita 5%, tapi Perdana Menteri kita ingin mengurangkan defisit 4,3%. Jadi ini adalah sifat kita berhati-hati dan juga bertanggungjawab dari segi berbelanja wang kerajaan, wang rakyat. Ya. Dan kalau kita lihat bajet ini sebenarnya memang mengikut tema yang adalah, yaitu memperkasakan ekonomi dan juga mereformasikan ekonomi dan juga memperkasakan rakyat. Ya. Jadi kalau kita lihat bajet ini, dia ada wow factor, betul, right? Dia ada tidak popular, ada yang memerlukan penjelasan, tapi yang lebih lanjut, contohnya wow factor sudah tentu bonus 2,000 semua pun orang menanti itu, okay? Dan juga yang kedua yang tidak popular terutamanya dari segi teks lah, sebab meningkat. Tapi saya rasa ini bertanggungjawab, right? Sebab sebelum ini banyak yang aspek-aspek teks itu tidak berapa jelas. Nah, sekarang ini dia lebih progresif kerana kerajaan kalau gaji tinggi kena bayar lebih sikit lah. Kalau mampu membeli barang-barang mewah kena tax lah, right? Jadi dan juga global tax itu pun telah diperkenalkan, dan juga banyak lagi tax yang diperkenalkan walaupun tidak bersifat popular, tapi penting untuk fiskal yang sihat sebenarnya untuk negara kita, ya. Dan jadi kalau kita lihat sepenuhnya bajet ini untuk rakyat itu memang banyaklah kalau kita lihat ya dari segi, dan contohnya sumbang tunai rahmah itu telah dinaikkan ya daripada RM3,100 kepada RM3,700. Jadi pada masa yang sama yang paling penting ini ya yaitu subsidi. Right? Ini selalu dibincangkan, subsidi ya. Kadang-kadang kita ni
Yalah, ramai penganalisis di sana mengatakan bahawa subsidi ini memang dia perkara yang boleh ada mempunyai implikasi yang negatif terhadap ekonomi. Tapi pada masa yang sama juga kita kena lihat pada kos sara hidup, ya, terutamanya B40 dan juga M40 yang terjejas. Ya. Jadi tapi apa-apa pun rasionalisasi subsidi itu berlaku. Sebelum ini kita berbelanja subsidi dekat berapa? 77 bilion. Itu tertinggi. Jumlah yang cukup besar. Selama semenjak wujudnya Malaysia, pembentukan Malaysia itu paling tinggi. Dulu kita pernah tengok tinggi juga 2014 dengan 40 bilion ya. Itu pun telah banyak orang pertikaikan. Tapi konteks masa itu ialah masa itu COVID-19 ya, dan banyak harga yang banyak isu berkaitan dengan kos dan juga rantaian pengeluaran terjejas. Sudah tentu ialah terpaksalah menggunakan subsidi tersebut. Namun kerajaan memberi komitmen untuk mengurangkan subsidi itu. Bila dia kurangkan subsidi, sudah tentu orang bilang harga menjadi mahal. Betul ke tidak? Dia memberi tekanan kepada inflasi. Namun kerajaan pada masa yang sama juga menaikkan sumbang tunai rahmah. 3.700. Saya rasa itu pun paling tinggi juga ya. Jadi ini adalah aspek-aspek di mana kerajaan itu mungkin ramai yang tidak setuju, tapi apa-apapun rasionalisasi subsidi itu kena berlaku kerana kita kena jaga kesihatan dasar fiskal negara. Right? Itu amat penting. Jadi ada satu lagi aspek dalam bajet ini ya. Diperkenalkan juga Akta Fiscal Responsibility Act ataupun Akta Tanggungjawab Fiskal. Saya rasa ini adalah satu aspek yang baik juga. Sebab daripada segi peruntukan itu jelas dalam Perlembagaan Persekutuan bab 7 menyatakan bagaimana apakah duit yang takbir urus. Tapi pada masa yang sama kali ini Perdana Menteri bersifat reformis memperkenalkan Akta Tanggungjawab Fiskal di mana hutang kerajaan kan ada parameter dia. Betul. Tidak boleh sewenang-wenangnya naikkan pinjaman. Betul. Sekarang 65%, dia kena secara gradual kena turunkan. Yang kedua juga garanti pada JLC di bawah Kementerian MOF kena jelas kena tunjuk pada Parlimen. Jadi dan juga perbelanjaan yang lain ya. Walaupun ada banyak benda ni baru je lulus, banyak perlu diperbarui, contohnya dibentangkan orang bilang midterm lah. Selepas 6 bulan kemudian berapa banyak sudah kita berbelanja itu mungkin itu boleh diperbarui. Tapi apa-apapun titik tolak perubahan dari segi institusi reformasi dan juga dari keterbukaan. Jadi kita sekarang tahu kalau kenapa kerajaan berapa banyak kerajaan berbelanja. Sekarang ada akta ini dia membenarkan kita untuk melihat dia lebih terbuka ya. Jadi satu lagi aspek yang kalau yang penting ini juga bila kita cerita tentang fiskal ini sebab selalu orang cerita pasal hutang kerajaan. Jadi ini yang kita kena lihat bagaimana secara gradual kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 itu kan dia dah nyatakan ingin kurangkan fiscal deficit hingga 4.3 sebab Perdana Menteri kita ni dulu bila dia jadi Menteri Kewangan belum pernah ada belum lagi defisit. Jadi dia kenalah capai objektif tersebut ya. Tapi satu lagi bajet yang paling penting ni kalau kita lihat bajet 2024 kita tidak boleh tengok hanya bajet begitu saja. Sebab sebelum ini kalau masih ingat kalau kita tengok kerajaan dah perkenalkan beberapa dasar besar. Contohnya dasar Pelan Ekonomi Madani. Right? Dia ada 7 penanda aras. Ingin menjadikan Malaysia jago ekonomi 30 di Asia ini dan juga di dunia. Right? Dan satu lagi adalah Pelan Perindustrialisasi 2030. Jadi dua plan ini ada 7 tahun ya. Jadi plan industrialisasi ini penting sebab dia ingin meningkatkan nilai tambah itu dan juga mentransformasi ekonomi kita. Jadi naratif transformasi ini juga di dalam Pelan Ekonomi Madani. Dan kalau kita lihat kalau kita lihat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, ada juga di sanalah yang paling penting tu. Sebab ada 2 tahun lagi kita sampai 2025 dan dia ada 17 orang bilang big dia kata ni big bold 17 inisiatif yang perlu dilaksanakan. Jadi dalam 17 ini diletak
penjawat awam, pelaksanaan dasar itu sebagai aspek paling utama. Kalau kita ada banyak dasar pun kan, kalau tidak dilaksanakan dengan efisien, masalah juga ya. Tidak mampu dilaksanakan Tidak juga mampu, punya ya. masalah. Jadi bajet ini sebenarnya adalah titik tolak pelaksanaan untuk grand policy ini, grand policy, plan industrialisasi, Plan Ekonomi Madani Rancangan Malaysia ke-12, dan ada satu lagi iaitu NETAR, iaitu New Energy Transitional Roadmap, ya, iaitu hala 7 tenaga baru, ya. Itu pun sebenarnya itulah sebenarnya yang menambah sektor ekonomi baru di Malaysia. Betul. Ini agar KDNK kita itu tidak setakat hanya begitu sahaja. So kalau kita tidak perkenalkan ekonomi baru, alright, maksudnya sama same old lah, sama juga kan. Jadi pada masa yang sama juga kalau kita lihat ya, seperti mana yang saya cakap tadi, walaupun global ini sedang global economy ni ialah kita tahu memang pun tidak berapalah sihat ya. Jadi kalau kita nampak sekarang ni kerajaan banyak sebelum ni pergi ke Amerika Syarikat, pergi ke China untuk keterjelasan dasar kita agar pelabur itu datang, right? Sebab kita tahu memang dasar monetary kewangan ya dunia ni, terutamanya Amerika Syarikat, meletak kadar faedah yang begitu tinggi dan menyebabkan ramai orang masih lagi wait and see dari segi berbelanja dalam pelaburan. Walaupun itu berlaku, ini tidak bermaksud kita kena duduk saja. Di sinilah yang kena menarik pelabur, menjelaskan apakah dasar-dasar kita. Dan bajet 2024 ini menetapkan nada bagaimana kita melaksanakan grand policy ini. Sebenarnya itulah kalau kita lihat ya, bajet ni secara umum lah, Ya. secara umum ya. Ya, dan juga betul Prof. Tadi juga Prof ada menyebut mengenai ekonomi baru. Seperti sekarang ni kalau melihat kepada dasar digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana tenaga yang boleh diperbaharui ini boleh menjana ekonomi negara sustainable dalam tempoh 5-10 tahun akan datang, seperti tenaga solar, hidrogen. Di Sarawak juga sekarang ini giat untuk memperkenalkan industri hidrogen, mengimport negara-negara Jepun, China, US, New Zealand untuk menyumbang kepada pembaruan ekonomi ini. Dan bagaimana Prof melihat rangka ekonomi baru ini kelak akan memberi peluang yang sebenarnya lebih jelas, lebih kukuh, khususnya kepada generasi muda akan datang yang akan terlibat meneruskan ekonomi ini dalam tempoh yang akan panjang. Kalau kita lihat ya, sebab sekarang ini semua orang cerita pasal sustainable, kelestarian ya, dan digitalisasi. Betul. Ya. Jadi sebenarnya untuk orang muda ini jelas lah. Sebab contohnya dari segi renewable energy ya, bukan saja orang muda, sebenarnya kepada semua pun penting pun bila kita cerita tentang renewable energy ya. Pertama sekali adalah bila kita lihat ini sektor, contohnya Sarawak ya, dia ada hibiscus dan juga hornbill daripada Korea dan juga Jepun. Right? Jadi hidrogen, menggunakan hidrogen, green mobility. Kalau kita lihatlah dasar-dasar dalam NETAR itu, dia ada 6 tidak silap saya kan, green mobility, hydrogen, carbon capture. Sebenarnya ini semua benda walaupun tidaklah berapa baru, tetapi kan kenalah. Tetapi sekarang ni dunia sedang mempunyai komitmen untuk mengurangkan karbon. So bila mengurangkan karbon bermaksud dia memberi hala 7 ekonomi yang amat berbeza sedikit, dan ya, memang menarik sebab dia berkaitan dengan teknologi, penggunaan digitalisasi ya. Kalau kita tengok dalam plan perindustrialisasi itu, dia bilang mesti ada economy complexity dan juga digitalisasi dan push net zero carbon. Alright? Jadi ini sudah tentu memberi nafas baru kepada ekonomi dan memerlukan orang-orang muda memahami betapa pentingnya hala 7 kerajaan ini kan membawa ekonomi kita dalam sektor yang sektor baru. Alright? Contohnya electric car, dia EV memang kita dua mungkin amat teruja dengan kereta tersebut tapi mahal sikit. Tapi mahal 100 lebih. Tapi mungkin di sinilah sebab dia ada insentif. Contohnya untuk orang muda yang dalam bajet 2024 ni, sesiapa yang membeli EV motosikal, rebate 2,400. Betul. Right? Jadi ini adalah perkara yang baik untuk menggalakkan orang muda. Sebab orang muda yang akan mengambil alih nanti ekonomi kita ni, dan mereka harus faham bahawa dasar sekarang secara global dan juga nasional kita menuju ke arah yang kepada
dipanggil renewable energy ini amat penting ya, walaupun bukan perkara baru, tapi kita kena reinvigorate, bagi tahu semula bahawa inilah cara dia. Kalau kita tengok di China, 99% semua motosikal elektrik, kereta lebih daripada 60% elektrik. Guna bateri je tu. Guna bateri sahaja. Jadi ini sudah tentu. Jadi pelaburan itu amat besar sebenarnya. Kalau China ada berapa bilion orang, pelaburan mereka untuk menampung pengeluaran elektrik, dan Malaysia mempunyai asas pengeluar kereta. Kita ada Proton, Pro 2. Right? Dan juga vendor-vendor yang kompetitif sebenarnya, yang telah lama di dalam rantaian pengeluaran kereta ini, dan ini memberi peluang dan ruang yang lebih besar sebenarnya dari segi pelaburan. Dan di sini kita nampak dalam bajet 2024 ini, dan juga dasar pengalihan tenaga itu kan memberi insentif, right? Termasuk SME yang terlibat dalam pengeluaran industri ini mendapat jaminan 80% dari jaminan 80% daripada kerajaan untuk melabur dalam pelaburan yang kita panggil green economy. Green economy. Jadi juga banyak sebenarnya green economy ini bukan saja electric vehicle. Ada banyak juga kalau melihat kepada solar energy, ada juga syarikat-syarikat yang terlibat dalam solar energy, hydrogen, carbon trading. Dan juga tadi kita bercakap mengenai Profesor mengenai tenaga muda, modal insan, dan kita sedikit membawa perbincangan ini kepada pendidikan. Kita tahu dalam pendidikan juga belanjawan 2024 Kerajaan Persekutuan membentukkan 58.7 bilion ringgit. Itu peruntukan kedua tertinggi dalam kementerian. Bermaksud apa yang inspirasi yang difahamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk kedepannya dalam tempoh 2024 itu kita dapat melahirkan pakar-pakar dalam bidang tenaga boleh dibaharui ini juga. Kita ingin mengurangkan kebergantungan kepada tenaga luar, tenaga asing misalnya, untuk lebih ramai rakyat kita kembali berbakti kepada negara, kerana kebiasaannya selepas menamatkan pengajian mereka mungkin akan lebih terpancing kepada gaji yang lebih tinggi dengan environment pekerjaan yang lebih selesa, mungkin di luar negara, tidak ditawarkan di dalam negara kita sendiri. Melihat kepada komposisi ini juga, bagaimana Profesor melihat keupayaan belanjawan ini dapat membantu, khususnya juga kita akan bercakap mengenai Sabah. Kalau boleh Profesor sentuh sedikit mengenai Sabah, menaik taraf sekolah daif dan juga membentukkan institusi pendidikan yang lebih kondusif, lebih inklusif. 155 sekolah daif untuk target 2024 mungkin bagi saya masih kecil, tetapi konsep yang lebih luas, dana ini kita masih perlukan untuk bangunkan mereka ini. Bagaimana Prof melihat situasi atau perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan ini? Ya, sekarang kita lihat dana tersebut memang besar lah. Setiap tahun pun memang pendidikan mendapat dana yang besar. Kalau 58 bilion itu kan umpama sama dengan subsidi untuk membantu rakyat. Ya, pertama 10 kali ganda projek pembangunan untuk Sarawak. Betul. Itu amat besar. Kenapa? Saya rasa ini penting. Mana-mana negara pun bila kita lihat pendidikan itu adalah pelaburan yang paling utama. Alright, kita tahu bahawa pendidikan bukan saja dari segi infrastruktur ya, tapi daripada segi pelbagai aspek lagi ekosistem pendidikan itu. Contohnya internet, tempat kerusi, ataupun komputer dan pelbagai lagi equipment ataupun infrastruktur untuk meningkatkan tahap pendidikan itu, kualiti pendidikannya, bukan saja daripada segi bajet, daripada infrastruktur, tetapi kualiti itu pun penting juga. Jadi kalau kita lihat ya di Malaysia ini sudah tentu penting. Pelaburan dari segi sumber manusia itu amat penting ya, sebab ini yang sebenarnya memberi sebenarnya menjanai ekonomi kita ya. So kalau kita tengok di Sabah memang banyak sekolah daif, itu memang it goes without saying lah. Alright, memang saya rasa ini yang paling asas sebenarnya. Sebab kalau kita tengok data daripada DOSEM pun, akses kepada sekolah menengah tidak sampai 90% di luar bandar. Tidak kurang daripada 5 km itu kan tidak sampai pun 90%. So maksudnya banyak komitmen lagi yang kita perlu lakukan, terutamanya daripada segi pendidikan. Kalau kita cerita di bandar, memang ada sekolah yang masih juga memerlukan, banyak sekolah yang memerlukan pembaharuan, tapi di luar bandar ini amat penting, terutamanya di Sabah.
dan juga Sarawak. Sabah lah, sebab kita ada 10 daerah, ada 8 daerah yang paling miskin ya. Dan miskin ni, kemiskinan dan juga orang bilang social exclusion itu berlaku disebabkan akses ke sekolah, akses kepada pendidikan, akses kepada kesihatan itu terhad. Jadi dia ramailah yang tidak TVET ini. Ramai orang-orang yang keluaran TVET ini boleh bekerja dengan Petronas dengan kemahiran. Sebab kita pengeluar minyak yang paling utama, 23 terbesar di dunia. Right? Untuk Sabah pula, kita pengeluar minyak yang terbesar juga untuk negara, untuk Malaysia lah. Right? Jadi TVET ini sebenarnya membantu anak-anak Sabah, membantu belia-belia Sabah. Contohnya kalau dia tidak mau sambung diploma, tapi kalau boleh sambunglah kan, sambung degree. Tapi kalau dia ingin sambung laluan itu dia bolehlah pergi ke vocational kan, agar mereka, dan Petronas pun besar ya di Sabah ini, jadi peluang itu sudah jelas. Sudah jelas. Jadi kerajaan memberi komitmen memastikan bahawa bukan saja ya 58 bilion itu penting untuk pendidikan ini ya. Saya rasa bukan saja dari segi infrastruktur, tetapi membantu daripada segi akses. Akses ini termasuklah kadang-kadang aspek kewangan ya, daripada aspek nutrisi ya. Sebab ini penting, sebab pergi sekolah kita kena sihat ya. Pergi sekolah kena ada jalan yang betul, jalan yang memang sihat juga. Jadi kena ada juga dari segi aspek akses ke sekolah itu penting ya, bukan saja dari segi melihat pada infrastruktur dan pelbagai aspek lah kita kena lihat ya. Jadi dan pada masa yang sama juga kerajaan memberi komitmen untuk pembangunan TVET, dan TVET ini kita kena lihat, ini belum jelas berapa banyak untuk Sabah. Right? Untuk Sabah saya rasa ini masih dalam ucapan dasar bacaan pertama. Kita kena tengok penghususan di berapa banyak Sabah yang dapat itu. Dan sekolah-sekolah daif, saya rasa ini perkara lama sudah. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan memberi komitmen terutamanya di Sabah dan juga Sarawak. Sabah terutamanya, mereka betul-betul ingin menaik taraf semua sekolah daif ini. Saya rasa itu kalau tidak dilakukan juga, saya rasa inilah yang menyebabkan ramai 16 tahun daripada kampung-kampung bekerja di KK sebagai cashier, sebagai pelayan, kerja supermarket, sebab akta kita bekerja 15 tahun sudah boleh. Betul. Right? Jadi dia pun disebabkan akses itu susah untuk pergi ke sekolah. Jadi sebabkan dia bila susah, pasuk ibu bapa dia pun susah. Dengan itu saya buat keputusan saya pergi bekerja. Tadi Profesor juga menyebut peruntukan TVET lebih besar daripada peruntukan diberikan kepada Sabah. Dan pastinya Sabah diperuntukkan 6.6 bilion ringgit. Walaupun berlaku peningkatan 100 juta daripada tahun lalu, sejauh mana Profesor melihat komitmen ini akan memberi kesan kepada, kita bercakap mengenai pembangunan Sabah lah, jalan raya dia dan sebagainya, berbanding dengan di Semenanjung Malaysia, kerana dalam pada masa yang sama Ketua Menteri Sabah juga menekankan bahawa belanjawan 2024 ini akan diselaraskan dengan belanjawan Sabah kelak yang akan dibentangkan pada mungkin November tak silap saya tahun ini, untuk belanjawan yang akan datang untuk negeri Sabah. Jadi 6.6 bilion ringgit dengan peruntukan yang dibelanjakan kepada Sabah kelak. Bagaimana Profesor dapat melihat bantuan ini, belanjawan ini akan membantu merancakkan lagi pembangunan Sabah, dan bagaimana kita boleh laksanakannya? Bila orang selalu lihat pada bajet pembangunan, memang kalau kita lihat memang besar lah kalau dibandingkan. Kalau kita bandingkan, kita combine Perlis, Terengganu, Kelantan, Pahang, kita combine 4 negeri pun tidak sama mungkin dengan bajet pembangunan untuk Sabah ya. Sabah ni besar, Sarawak pun besar juga. Jadi kalau kita lihat pengiraan daripada bajet pembangunan dalam bajet 2024 tu adalah 90 bilion. Jadi 7% tu kepada Sabah lah. Kita nampak peratus tu mungkin kecil, right? Tapi ya, sebab kan kalau kita tengok rancangan Malaysia ke-12, kajian separuh penggal, dalam mengoptimumkan chapter, mengoptimumkan bab, mengoptimumkan ekonomi wilayah itu memang khas, memang ada disebut khas Sabah dan juga Sarawak. Itu adalah komitmen kerajaan. Sebab bukan saja negeri-negeri lain,
tapi untuk mengoptimumkan Malaysia ini dia berkembang kerana ekonomi Negeri-negeri betul. yang sebenarnya menyumbang. Jadi statistik yang kita nampak itu sebenarnya daripada negeri-negeri lah yang datang, negeri-negeri yang menyumbang juga. Jadi disebabkan itu kerajaan perpaduan ini dia bila lihat pada kajian rancangan Malaysia ke-12 itu dinyatakan dengan khas mengoptimumkan ekonomi wilayah. Sebelum kajian separuh penggal itu, kita ada chapter khas Sabah Sarawak. Alright? Tapi selepas kajian separuh penggal itu, sebab kerajaan memahami kepentingan negeri-negeri lain. Alright? Namun tetap Sabah, orang bilang Sabah bilang tatap. Sabah dan Sarawak itu memang tema khas. Kerana kita penyumbang sumber paling utama. Kalau jago ekonomi dari aspek sumber, saya boleh katakan memang Sabah dan juga Sarawak. Pertanian dia, minyak dia, dan pelbagai lagi mineral yang kita sumbangkan kepada negara, ya. So kalau kita tengok Sarawak itu selalu top 5, Sabah dan Sarawak selalu top 5, bukan top 5, top 6 dari segi menyumbang kepada KDNK negara. Nah, sekarang kalau kita lihat pembangunan ini begini. Kalau kita lihat 6.6 bilion ini, kan memang nampak besar dibandingkan dengan negeri lain. Kita punya pendapatan negeri pun, Sabah telah pertama kali tahun lalu mencapai 5 bilion. Right? Sebelum ni tidak sampai pun. Alright? Sarawak 10 bilion, 10-11 bilion, ya, lagi tinggi. Kalau dibandingkan dengan semua negeri lain, Sabah kedua tertinggi. Alright? Cantik. Namun perbelanjaan tu pun tinggi. Untuk dia macam kita punya OPEX, perbelanjaan mengurus ini pun tinggi juga di Sabah ini. Negerinya besar, kan, banyak daerah, kan, banyak lagi aspek-aspek pembangunan yang perlu dilihat dan dibelanja. Belum lagi sebut RTP, MRP, projek-projek rakyat. Banyak tu, dia banyak projek-projek. Jadi mengurus projek itu daripada 5 bilion ini kita boleh lihat hanya kurang daripada 20%. Right? Kalau kita tengok bajet yang lalu, 900 lebih million saja kerajaan negeri mampu untuk bajet pembangunan. Jadi di sinilah duit kerajaan persekutuan itu penting. Betul. 66 bilion ini untuk membangunkan aspek-aspek semua jalan raya, sekolah, tenaga dan pelbagai lagi. Right? Jadi ini sangat penting ni duit daripada kerajaan persekutuan, walaupun kecil tapi penting juga. Right? Jadi sekarang ini kalau kita lihat bagaimana kita berbelanja pula, ini yang sebenarnya penting. Sebab kalau kita lihat dasar ini, kan, dasar fiskal ataupun bajet ni kadang-kadang dia bukan dollar and cent. Betul. Kadang-kadang dia lebih banyak mengurus. Right? Mengurus ini maksudnya sebab kita kan kita ada koordinat antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, ya. Di sini yang dimana kadang-kala ramai yang mungkin terlepas pandang, terutamanya kerana birokrasi itu. Walaupun kerajaan persekutuan telah memberi komitmen tentang desentralisasi. 50 million projek, juta projek negeri itu. Di bawah 50 million kasih lulus je. Jabatan teknik negeri boleh kasih lulus. Ya, tak perlu lagi pergi sana, ya. Tapi bila kita cerita sekolah, cerita pembangunan jalan raya, dia lebih daripada itu. Betul. Alright? Jadi pada saya dia begini, selalu kalau kita tengok pada statistik yang ada, biasanya perbelanjaan itu sampai bulan 9 ataupun hujung third or fourth quarter, kan, perbelanjaan contohnya yang duit sebelum ni, ya, banyak pembangunan, kan, tidak sampai 100%, kan, kadang-kadang tidak sampai pun 45%, kadang-kadang tidak, kalau first half tidak sampai pun contohnya 25%. Jadi kadang-kadang dia baru belanja 1 bilion untuk 2023 contohnya, ya. Jadi di sini apa maksudnya? Ada dua interpretasi. Satu pertama adalah kerana birokrasi itu masih ada, sebab masih lagi ialah bukan senang bukan senang untuk mendapat duit tu. So, dia bukan bagi duit tu ambil kerajaan negeri masuk akaun kerajaan negeri, tidak berlaku begitu. Dia projek-projek pembangunan itu adalah di mana diselia dan dibiaya oleh kerajaan persekutuan, dan mereka berada di sini juga, kan, jabatan-jabatan persekutuan tu. Jadi diorang yang sebenarnya yang koordinat, yang
melihat projek itu, Menilai segala. menilai dan memantau. Jadi Mm-mm. kerajaan negeri pula pada masa yang sama ialah dia kena ada perancangan. Betul. Right? Dan ini saya rasa jelas dalam perancangan. Kalau kita lihat pembiayaan setiap perbelanjaan itu kan, SUT kewangan kita akan keluarkan perkeliling apakah jenis perbelanjaan yang diorang akan buat. Jadi jelas kan. Jadi di sini yang kita kena, kalau bolehlah kita percepatkan Betul. proses itu dan yang lebih agresif, lebih agresif. Sebab kalau tidak macam begitu saja. Dia masih same old sama. Jadi kita kena agresif. Dan kali ini kerajaan sudah memberi komitmen dalam rancangan Malaysia ke-12. Aspek desentralisasi itu akan berlaku. Right? Dan sudah berlaku. Namun itu adalah titik tolak pertama. First step untuk desentralisasi. Sebab desentralisasi ni kan, bila kita cerita kadang-kadang kita tidak boleh terus bagi gitu saja. Kita kena faham. Sebab rakyat di sana kena faham bahawa kadang-kala kerajaan pun terhad, kadang-kadang kerajaan negeri. Sebab benda ni belum ada sebelum ini. Jadi capacity dia. Di sini yang di mana mereka harus upskill, harus ketersediaan itu. Untuk menerima autonomi ataupun desentralisasi fungsi pentadbiran dan mengurus ini kan, di sini yang mereka kena upgrade skill mereka, bagaimana buat keputusan yang lebih cepat macam tu ya. Jadi capacity itu penting. So saya rasa secara gradual benda ini akan berlaku dan pada masa yang sama juga kita kena tunjukkan yang kita ni agresif dari segi pelaksanaan. Kita kena tunjukkan yang komitmen kerajaan pusat, kena tunjukkan yang kami akan bagi kamu dan come on, let's do it, let's do it together. Saya ajar kamu, kamu belajar macam gitulah contohnya. Jadi pembangunan di Sabah ini saya rasa 66 bilion itu penting, right, untuk membangunkan semua aspek dari segi infrastruktur dan banyak lagi ya. Saya rasa bukan itu saja, banyak lagi aspek pembangunan yang desentralisasi yang telah diberi ya, contohnya macam elektrik, kawal selia. Ya, kawal selia elektrik baru je tahun ni. Baru je tahun ni. Baru je tahun ni dia. Satu lagi kawal selia, distributive right untuk minyak. Alright. Satu lagi dia itulah yang 50 million ya. Jadi banyak, dan juga banyak juga selain daripada bajet pembangunan itu ring road Sarawak Sabah setiap 2 bilion silap saya. Itu pun juga di komitmen kerajaan untuk memberi kepada membantu Sabah. Selanjutnya kita akan juga membincangkan bagaimana belanjawan kali ini akan memberi kesan yang cukup besar sebenarnya kepada usahawan PMKS, medium, kecil dan sederhana ini, kerana jumlah 44 bilion ringgit untuk belanjawan 2024 ini sangat besar sebenarnya dari segi pinjaman, biayaan untuk pembukaan bisnes baru, pendaftaran perniagaan. Ini yang kita cuba fokuskan juga dan cuba tingkatkan, kerana ramai sebenarnya usahawan bukan saja di Sarawak, di Semenanjung, di Sabah juga, yang mereka berniaga tetapi mereka tidak mendaftar. Di LHDN mereka anggap itu perniagaan yang boleh membawa keuntungan, tetapi kena ingat pendaftaran perniagaan sangat penting kerana ada bantuan yang akan dihulurkan kepada mereka jika mereka berdaftar. Itu yang sangat penting. Ini bukan, kalau kita bercakap mengenai peruntukan seperti Prof kata, tak, dia bukan saja diberi begitu saja. Dia kena ada name list, betul tak dia ada bisnes. Kalau bantuan kita pinjam dengan MARA, kita pinjam dengan kerajaan negeri misalnya, Tekun misalnya, mesti ada background company. Dan Prof di sini mungkin boleh kongsikan dari segi PMKS ini juga, bagaimana mereka ini bersedia dalam tempoh tahun akan datang. Okey, tahu kami perlu mendaftar dan tahu kami juga perlu dapatkan bantuan daripada jumlah yang telah diperuntukkan itu, Prof. Khususnya di Sabah lah, Prof. Ya. Ramai yang tidak berdaftar mungkin adalah aspek daripada segi tidak nampak kepentingan tersebut ya. Tapi banyak insentif dan juga grant untuk SME sebenarnya kepada mereka sekiranya mereka berdaftar ya. Jadi kalau kita lihat tadi saya lupa tadi sambung itu pasal yang bajet pembangunan SMJ itu Sabah Maju Jaya. Sabah Maju Jaya, ya. Plan Sabah Maju Jaya itu sebenarnya dengan plan pembangunan yang kita ada sekarang ini memang dia sebelum ada plan pembangunan yang tahun lalu itu pun dia telah selaraskan dengan pembangunan dengan SMJ Sabah Maju Jaya tadi. Kalau kita tengok dasar itu kan, sektor-sektor yang memberi keutamaan sektor itu memang selaras dengan pembangunan bajet pembangunan 2024 ya. Dan sudah tentu kali ini tahun ini pun sama juga. Now
Kenapa saya jawab SMJ? Dalam SMJ juga ada beri pengususan tentang penekanan tentang PKMS, SME. Right? Penting. SME adalah tulang belakang. Mana-mana pun dunia memang tulang belakang. Di Malaysia sudah tentu dia adalah tulang belakang juga, dan sekarang ni dalam PKMS tu ataupun SME ya, dalam plan perindustrialisasi baru diberi tekanan. Dalam plan ekonomi madani diberi tekanan juga tentang tanggungjawab dan juga peranan SME itu, dan juga RMK 12. Jadi betapa pentingnya SME di Malaysia ini termasuk Sabah. Secara statistiknya 38% sumbangan SME kepada negara. Alright. Dan pertumbuhan dia itu positif kecuali masa COVID. Pandemik negatif 7.3, sekarang sudah naik balik 11.6%, ya, dia meningkat. Okay, jadi sumbangan dia amat penting kepada negara, dan kalau tidak silap saya, dia punya peluang pekerjaan yang diwujudkan melalui SME pun amat besar. Right? Kalau kita lihat bajet negeri, bajet negeri Sabah ini 2023 itu pun memberi tekanan khusus tentang sumbangan bantuan yang diberi oleh kerajaan, iaitu program khas SME IKS. IKS kalau persekutuan pun ada iTekad, iTekad pun memberi bantuan kepada SME. Jadi dia kena daftar, kalau tidak dapat iTekad tu. Dan juga 5,000 itu grant adalah semana-mana yang terutamanya yang digitalisasi ni. Proses mendigitalisasikan SME dia orang ini, nah itulah yang dia dapat banyak grant itu. Kalau ada proses digitalisasi dalam renewable energy, online marketing, alright, shop online. So ini semua akan mendapat bantuan daripada kerajaan untuk meningkatkanlah jualan mereka. Jadi SME memang peranannya cukup besar, alright. Bajet pun besar juga, 44 bilion itu besar, ya, besar. Jadi apa yang kita kena lihat di sini, kalau kita lihat peranan dia itu, SME ini kita tidak lihat saja kepada Makcik Kia punya SME penting, IKS penting, itu memang memerlukan bantuan, right? Dan kalau kita lihat secara asasnya, bagaimana SME ini boleh membangun, right? Dia berkait dapat dengan bajet pembangunan 66 bilion itu, sebab infrastruktur itu sebenarnya yang mewujudkan ekosistem pada SME ini untuk berkembang. Right? Kalau di Sabah ni ya, kita ada industrial park, boleh bantu, dan kita ada banyak lagi tempat-tempat yang sebenarnya memberi peluang dan ruang kepada SME ini untuk menjual barang-barang mereka ataupun kedai. So SME kita kena lihat, dia banyak. SME ada yang besar, bukan SME yang besar, pay up capital dia lebih daripada 25 million, sehinggalah yang ke bawah. Jadi bagi saya untuk membantu mereka ni, pertama, mana-mana insentif yang kita cakap dalam bajet 2024 itu harus dipermudahkan. Right? Kurangkan proses proses birokrasi itulah. Kalau kita mau beri pinjaman, kita benarkan mereka dengan mungkin perlu beberapa proses yang dilalui, untuk mereka mendapat pinjaman tersebut agar mereka boleh berniaga. Dan yang kedua juga, ini yang saya ingin tekankan, kalau di Sabah ni kan, SME kita banyak dalam sektor makanan, right? Food security penting, right? It goes without saying. Jadi, tapi pada masa yang sama juga, Perdana Menteri ada nyatakan bahawa dalam plan ekonomi madani, bahawa sektor pembuatan itu, inilah kita panggil hiliran. Right? Hiliran sebenarnya adalah asas untuk mengembangkan ekonomi. Di Sabah kurang. Sabah kurang. Kalau kita lihat, hiliran di Sabah ini hanya 7.8% sahaja. Sarawak double digit, 24%. Kalau kita tengok Selangor lagi lah. Selangor, Johor, ini yang orang bilang economic powerhouse untuk sektor pembuatan. Kita powerhouse untuk menyumbangkan sumber, sumber kelapa sawit, minyak, ini sumber asli. Right? Jadi kalau kita lihat kalau di Sabah ni, hilirannya terhad. Bila hiliran terhad, di sini sebenarnya menyebabkan kadar pengangguran pun tinggi, sebab tidak peluang pekerjaan terhad. Di sinilah sebenarnya kalau kita lihat di sini, Perdana Menteri mengatakan dalam plan ekonomi madani itu, di mana dia harus mengembangkan hiliran.
dinyatakan dengan jelas Sabah mengembangkan hiliran. Bila mengembangkan hiliran, di sinilah SME memainkan peranan penting. Bila kita cerita sektor pembuatan ini, dia ada light, medium, heavy. Mungkin heavy itu tidak, itu mengeluarkan kereta. Right? Yang light, medium, ini yang penting sebenarnya, menjana ekonomi dan mewujudkan pekerjaan. Kalau kita lihat di sini, dan juga selain dari, walaupun SME itu banyak di Malaysia, tapi dari segi nilai tambah itu kurang. Right? Kalau di Sabah ni pun juga kurang. Ekspor yang kita keluarkan hanya 8% seluruh SME di Malaysia dari segi ekspor. Kalau di Sabah tu mungkin kurang lah. Ada itu. Itu seluruh negara baru 8% saja. Jadi mungkin di Sabah mungkin dekat 2% macam tu aja. Secara random lah kita kira ya. Jadi ini yang sebenarnya SME di sini yang kita memerlukan kerajaan memberi komitmen mewujudkan ekosistem agar mereka dapat berkembang. Bukan saja berkembang, tapi pada masa yang sama kita kena adjust objektif SME itu dengan kita punya dasar. Dasar kita ingin menstrukturkan ekonomi semula, membuat transformasi. Kita mau fokus pada high growth, high value. Itu semua dasar-dasar dinyatakan Plan Nasionalisasi dan juga Bajet 2024. Jadi SME ini kita kena membawa mereka jurus untuk kepada pembangunan ekonomi yang memberi nilai tambah yang tinggi. Right? Ini amat penting. Sebab kalau SME masih buat benda yang sama, kan, masih buat makanan, pengeluaran makanan, packaging makanan macam tu je kan. Itu penting. Sebab makanan memang penting. Tapi ada sektor yang lain juga penting. Contohnya hiliran dari segi sektor pembuatan pun ada dalam makanan. Tapi ada juga aspek-aspek. Contohnya sekarang kita cerita tentang pengeluaran kereta EV, right? Bateri itu kan. Mungkin di sinilah Sabah boleh mainkan peranan penting, right? Dari segi pengeluaran chip komponen yang penting untuk EV ini. SME boleh mengambil peluang ini dan ada insentif dalam bajet 2024. Jadi kalau kita tengok keseluruhan ya, selain daripada itu juga kalau kita lihat GLC, kerajaan memberi penekanan bahawa GLC kena bekerjasama dengan SME, memberi ruang kepada SME. Sebab GLC ini dia kan government link company, dia mempunyai capital yang berbeza. So dia harus berfungsi sebagai big push, memberi bantuan untuk naikkan SME ini agar mereka boleh mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Sebab kita ada perancangan dalam Plan Nasionalisasi 2030 di mana kerajaan pertama ingin naikkan gaji orang bekerja dalam industri ini 4,000. Itu komitmen kerajaan ya. Dan ada 5 sektor utama dinyatakan, aerospace, pharmaceutical, E&E, dan ada beberapa lagi ya, amat penting ya. Jadi saya rasa ini SME harus kita bawa mereka untuk mencapai objektif tersebut. Kita sudah membahaskan bagaimana 393.8 bilion ringgit itu akan diperuntukkan kepada Sabah. Sebenarnya tuan-tuan yang menonton Influencer at Japan hari ini, belanjawan 2024 ini sebenarnya sangat luas. Kalau kita bercakap dalam tempoh 12 bulan yang akan datang, agak terperinci dan akan diperincikan lagi oleh kerajaan pusat bagaimana rakyat boleh menerima hasil daripada belanjawan 2024 ini. Mesti ada pengembangan, mesti ada implikasi yang positif dan kita akan sentiasa membincangkan isu-isu semasa juga, mungkin bersama Prof juga di hari lain berkenaan ekonomi, berkenaan PMKS. Misalnya kita boleh bawa usahawan di sini, kita mendengar apa inisiatif yang mereka boleh ajukan kepada kerajaan negeri untuk dipertimbangkan, dan ini akan membantu bukan sahaja masyarakat di bawah tetapi juga masyarakat yang di atas, agensi-agensi kerajaan, pihak swasta yang bergandingan. Dan saya rasa setakat ini sahaja Influencer at Japan. Apa cerita sebenarnya, itu slogan baru kami. Jadi macam nampaklah juga Sabah dia kan. Jadi kita akan bercakap lagi mengenai banyak juga isu di Influencer at Japan ini. Setakat ini saja bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak dan Profesor Madya Dr. Firdausi Sufyan, pensyarah kanan politik ekonomi daripada UiTM Sabah. Terima kasih Profesor. Terima kasih kerana sudi datang hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di Influencer at Japan Sabah. Apa cerita kita?